Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bab 9.3 ya. Sebelum ni kita sudah tengok proses 9.3 kita sudah tengok penyerapan. So hari ini kita tengok 9.4 asimilasi. Okey, apa itu proses asimilasi? Asimilasi ialah proses pembentukan sebatian kompleks atau komponen struktur sel daripada nutrien yang sudah dicernakan tu kan. So maksudnya kita akan tengok apa yang berlaku kepada nutrien yang sudah melalui yang hasil daripada pencernaan yang sudah diserap masuk ke dalam kapilari darah. Okey, masih ingat tu kan, daripada kapilari darah dia akan ke vena portal hepar, kemudian ke hati. Okey, ada yang masuk ke dalam laktil, kemudian ke salur limfa dan akhirnya balik ke dalam salur darah. Okey, so apa jadi dengan nutrien tu? Okey. So hari ini kita tengok proses asimilasi. Sebelum tu kita tengok apa fungsi hati dalam proses asimilasi. Okey, hati ni dia main peranan yang besar ya. Main peranan yang besar dalam proses asimilasi. Okey, tengok yang fungsi yang pertama adalah metabolisme makanan tercerna. Okey, glukosa hasil daripada karbohidrat. Okey, glukosa digunakan untuk respirasi sel. Kita sudah tengok kan respirasi sel. Respirasi sel tu proses penghasilan tenaga. Dan amino asid digunakan untuk sintesis protein, plasma dan enzim. Okey. Kemudian melalui proses pendiaminan, kalau asid amino tadi berlebihan, okay, akan berlaku proses deamination atau pendiaminaan. Bahasa Inggerisnya deamination. Amino asid tadi akan ditukar menjadi urea dan akan dikumuhkan melalui urin. Okay. Urea juga dikumuhkan melalui peluh. Okey, nanti kita akan tengok macam mana penghasilan urin. Okey, fungsi yang kedua penyatoksinan. Okey, detoxification. Okey, sel hati akan menyingkirkan semua bahan toksik daripada darah. Bahan toksik tadi akan disingkirkan melalui urin. Kemudian yang ketiga penyimpanan nutrien. Kalau amino asid tadi bila dia berlebihan dia akan disingkirkan melalui proses pendiaminaan atau pendiamination membentuk urea kan. Okey, kalau glukosa yang berlebihan dia akan ditukarkan kepada glycogen dan akan disimpan. So simpanan makanan untuk manusia adalah dalam bentuk glycogen. Okey. So proses pertukaran glukosa kepada glycogen dia melibatkan hormon ya, hormon glukagon. Glycogen kepada glukosa, cikgu. Glycogen kepada glukosa tu guna glukagon. Glukosa kepada glycogen tu melibatkan hormon insulin. Okey? So kita tengok proses asimilasi di dalam hati. Sebelum tu cuba ingat balik. Sebelum ni kita tengok proses penyerapan kan? Daripada usus kecil, vilus, ada vilus dan kapilari darah. So daripada vilus ke dalam kapilari darah tu, semua bahan termasuk amino asid dan glukosa kecuali fatty acid glycerol kan? Fatty acid glycerol akan masuk ke dalam laktil secara resapan ringkas, manakala amino asid dan glukosa akan masuk ke dalam kapilari darah secara apa? Resapan ringkas, pengangkutan pasif ataupun pengangkutan aktif. Okey, amino asid glukosa dia melalui proses pengangkutan aktif. So bila kita tahu macam tu kamu kena fikir balik, okey, proses pengangkutan aktif tu macam mana berlaku ya. Okey. So, sekarang tengok amino asid daripada kapilari darah tadi pergi vena portal hepar kemudian masuk ke dalam hati. So, apa yang berlaku di dalam hati? Okey. Amino asid tadi mula-mula dia akan digunakan untuk membentuk protein plasma dan enzim. Okey. Amino asid ni ini adalah basic ataupun monomer untuk membentuk protein plasma. Protein plasma termasuklah untuk membentuk membran sel kan? Dia melibatkan protein plasma. Kemudian untuk membuat enzim. Lagi untuk buat hormon. Okey, semua itu adalah amino asid. Okey. Kemudian amino asid yang berlebihan ni akan diuraikan
akan diuraikan oleh hati melalui proses deamination atau pendiaminaan membentuk urea, dan urea akan disingkirkan melalui urin. Boleh ya? Okey, kemudian glukosa apabila bekalan glukosa tidak mencukupi, hati akan tukarkan amino asid tadi kepada glukosa, dan glukosa tadi boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga. Okey, so 3 benda yang berlaku kepada amino asid di dalam hati ya. Yang pertama, digunakan untuk membentuk protein, plasma dan enzim. Kemudian yang kedua, sekiranya amino asid berlebihan, akan berlaku proses pendiaminaan ataupun deamination untuk membentuk urea dan akan disingkirkan melalui urin. Itu yang kedua ya. Okey, yang ketiga, sekiranya amino asid tadi tu boleh ditukarkan kepada glukosa sekiranya glukosa tidak mencukupi. Masa bila ni berlaku? Okey, ini berlaku, semua tahu kan ni? Ini ada belajar masa menengah rendah. Sekiranya berlaku kebuluran yang memang kita betul-betul tidak cukup glukosa, yang kita tiada makanan, so kita tidak ada glukosa, so hati kita akan tukarkan amino asid kepada glukosa. Okey, ini berlaku dalam keadaan kebuluran ya. Okey, kemudian tengok glukosa. Glukosa di dalam hati untuk apa? Digunakan untuk respirasi sel. Okey, dia mengikut keperluan badan. Okey, mengikut keperluan badan. Sekiranya badan kita ambil glukosa yang berlebihan, glukosa tadi akan ditukarkan kepada glycogen dan disimpan di dalam hati. Okey, glycogen akan disimpan di dalam hati sebagai simpanan makanan. Bila kepekatan glukosa di dalam darah berkurang, glycogen tadi akan ditukarkan kepada glukosa. Ini tindakan hormon. Hormon apa? Hormon glukagon. Nanti kita tengok hormon ya. Okey. Kemudian apabila okey, ini sudah cikgu terang. Kemudian, bila glycogen mencapai tahap maksimum pula, okey, bila banyak sangat glycogen sudah, maksudnya kita ambil banyak glukosa kan, dan badan kita tidak perlukan banyak tenaga, so glukosa tu akan ditukarkan kepada glycogen. Dan bila glycogen tu sampai satu tahap yang maksimum, glukosa tadi akan ditukar menjadi lemak. Okey? Glukosa akan ditukar menjadi lemak. Bila ditukar jadi lemak, jadilah lemak-lemak dalam badan kita kan. Termasuklah yang diletakkan di bawah epidermis kulit kita. Di bawah dermis kulit kita ni dikenali sebagai tisu adipos. Okay? Orang-orang yang gemuk macam cikgu ni, tu yang dagingnya tebal-tebal sebab ada banyak lemak. Okay, boleh? Okay, seterusnya proses asimilasi di dalam sel. Okay? Di dalam sel, amino asid, okey, amino asid tu digunakan untuk mensintesis protoplasma baharu dan membaiki tisu yang rosak. Okey, protoplasma baharu dan protoplasma tahu kan? Protoplasma tahu kan? Ingat balik bab 2 tu. Protoplasma yang apa di dalam sitoplasma dan juga yang di dalam tu, itu kita kenali sebagai protoplasma. Ni kan ni sel. Okey, ni nukleus kan? Ini semua adalah protoplasma dalam ni. Okey, kemudian dan juga membaiki tisu yang rosak. Okey, membaiki tisu yang rosak. Okey, kemudian amino asid juga digunakan untuk mensintesis hormon dan enzim. Okey. Okey, kemudian glukos di dalam sel untuk apa? Respirasi sel. Respirasi sel akan menghasilkan tenaga, air dan karbon dioksida. Okey, glukosa berlebihan, ini sudah cikgu ulang tadi kan. Glukosa yang berlebihan akan disimpan sebagai glycogen di dalam otot. Okey. So kalau di hati tadi, glycogen tadi akan disimpan di hati, dan kalau yang glukos yang masuk ke dalam sel badan terus, dia akan ditukar sebagai glycogen. Okey, sama juga glycogen dan dia akan disimpan di dalam otot. Okey. Tenaga digunakan untuk proses sintesis protein. Okey, semua proses di dalam badan kita ni dia perlu tenaga ya. Degupan jantung, aliran darah, semuanya perlukan tenaga. Tenaga tu dari mana? Daripada proses respirasi sel. Respirasi sel ni menggunakan
glukosa. Respirasi sel kita sudah belajar kan? Okey, kemudian yang ketiga lipid. Lipid tadi daripada laktil, ingat daripada usus kecil, dia akan meresap ke dalam laktil, laktil ke dalam salur limfah, daripada salur limfah dia pergi ductus thorax, kemudian ductus thorax pergi vena subclavicle kiri, vena subclavicle kiri dia masuk balik ke dalam salur. Masuk daripada vena subclavicle kiri dia masuk balik ke dalam kapilari darah, kemudian ke salur darah lah. Okey, lipid ni digunakan untuk macam fosfolipid dan kolesterol. Ini adalah komponen utama membran plasma. So lipid ni adalah komponen utama membran plasma. Kemudian lemak yang berlebihan tadi akan disimpan sebagai tisu adipos. Ni saya cakap tadi kan. Okay, disimpan sebagai tisu adipos yang terdapat di bawah kulit. Itu sebagai tenaga simpanan. Okay. Bila kita tidak ambil glukos, so bila kepekatan darah, kepekatan glukos di dalam darah itu berkurang, okay, tenaga tisu adipos tadi tu akan digunakanlah untuk sumber tenaga. Okay, dalam dia akan ditukarkan kepada glukos dulu lah. Okay. Kemudian dalam keadaan lipid ni, tahu kan lipid ni dia membekalkan tenaga 2 kali ganda berbanding dengan karbohidrat. Okay. Dan dalam keadaan kekurangan glukos, lemak akan dioksidakan untuk membebaskan tenaga. Okay, boleh ya? So, kamu kena faham apa yang berlaku di dalam hati. Okay, ini adalah ringkasan ya. Ini adalah ringkasan. Ini daripada usus kecil. Glukosa amino asid ke vena portal hepar. Okey, apa jadi dengan amino asid? Kemudian apa jadi dengan glukosa? Glukosa digunakan untuk respirasi sel. Kan? Okey, yang berlebihan ditukar kepada glycogen. Okey. Amino asid digunakan untuk sintesis protein plasma dan enzim. Okey, lepas tu digunakan untuk di dalam sel pula dia digunakan untuk sintesis protoplasma, kemudian sintesis membran plasma, hormon, enzim. Okey, kemudian kalau dia berlebihan akan ditukarkan kepada urea melalui proses deamination atau pendiaminaan. Okey, kemudian dia akan dikumuhkan oleh ginjal. Okey. Lipid, okey, lipid ni digunakan untuk sintesis membran plasma. Okey. Lipid yang berlebihan akan ditukar kepada diletak di bawah kulit sebagai tisu adipos ya. Tisu adipos. Okay. Sebagai bekalan tenaga. Tenaga simpanan lah. Okey. Okey, itu sahaja. Terima kasih.